بسم الله الشيطان عليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. رب زدنا نستقيم لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أنا نعوذ بك وانصرنا من وافتح علينا أبواب رحمتك رب اشرح لنا صدرنا ويسرنا. قال الشيخ مسلم تعالى نفعنا من الدار. سكن syahdan bahwa seorang yang mukallaf itu dituntut dengan mengenal barang yang wajib pada hak Allah Ta'ala dan barang yang mustahil dan barang yang harus baginya. Kerana tiada dapat dihukumkan atas suatu dengan keadaannya wajib atau mustahil atau jaiz hingga diketahui akan hakikatnya dahulu. Syahdan bahwasanya orang mukallaf itu orang mukallaf itu dituntut, diwajibkan, dituntut sebagai tuntutan wajib pada syarak. Dituntut maknanya diwajibkan oleh syarak. Tapi wajib di sini wajib wasail. Wajib di sini wajib wasail, ini wasilah bagi nak kenal yang wajib bagi Allah dan yang mustahil atas Allah dan yang harus bagi Allah. Dituntut dengan mengenal barang yang wajib pada hak Allah Ta'ala. Jadi kita orang mukallaf ni dituntut sebagai tuntutan wajib daripada syarak, maknanya syarak mewajibkan di atas kita dengan mengenal barang yang wajib pada hak Allah Ta'ala. Dengan mengenal, tahu, kenal barang yang wajib, mana sifat-sifat yang wajib pada hak Allah Ta'ala. Ini yang saat ini salah, bukan wajib wasail, bukan. Salah. Jadi tuntutan wajib, bukan wasail, saya salah sebut. Sekali lagi, bahwasanya orang yang mukallaf itu dituntut maknanya diwajib oleh syarak, bukan wajib wasail. Wajib tu dituntut mana diwajib oleh syarak atas orang mukallaf mengenal barang yang wajib, mana sifat-sifat yang wajib pada hak Allah Ta'ala, pada zat Allah Ta'ala. Jadi syarak Allah suruh kita, dituntutkan kita orang mukallaf kenal, tahu segala sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, bagi zat Allah Ta'ala. Hak dengan mana zat. Mengenal barang, yakni sifat-sifat yang wajib pada hak Allah, yakni pada zat Allah Ta'ala. Kita kena tahu apa yang wajib bagi zat Allah Ta'ala, sifat-sifat dia yang wajib bagi zatnya, dan barang yang mustahil, yakni atasnya. Dan barang yang mustahil, yakni mustahil atasnya, atas Allah Ta'ala. Kita kena tahu juga apa benda yang mustahil, yang tak boleh nak i'tikad kata ada pada zat Allah. Nak kata sungguh Allah begitu, sungguh Allah begini,
seperti apa dia? Baharu masalah kena tahu juga. Dan barang yang harus baginya bagi Allah Ta'ala. Apa perkara yang harus bagi zat Allah Ta'ala. Jadi maknanya tiga-tiga bagai ni kita kena tahu. Sebab kerana tiada dapat dihukumkan. Dituntut tu sebabnya kerana tiada dapat dihukumkan atas suatu di atas suatu perkara dengan keadaannya suatu perkara tu wajib atau mustahil atau jaiz hingga diketahui akan hakikatnya, hakikat suatu dulu. Jadi belum pada mana-mana kita kena kenal dulu. Nah, kita kena kenal wujud, kena kenal. Satunya wujud. Wujud ni boleh katalah wajib. Tak ada tu mustahil. Jadi maknanya cara dia tu begitu. Dia tak dapat tidak kita kena kenal sesuatu barulah kita boleh hukum. Mana-mana hukum sekalipun, baik hukum adat, hukum syarak atau hukum akal sekalipun, nak hukum dengan mana-mana hukum dengan hukum akal atau nak hukum akan mana-mana masalah dengan hukum syarak, tak dapat tidak kita kena kenal dulu suatu benda. Contoh mudahnya, kalau seekor binatang tu kalau kita tak kenal, tak terbayang rupaan dia, kalau orang tanya binatang ini halal ke tidak. Contohnya kita ni tak kenal kijang. Kita tak kenal kijang. Apabila kita tak kenal kijang, maka ada orang tanya kijang itu halal ke tidak. Boleh sembelih makan ke tidak. Maka macam mana kita nak jawab kata halal ke tidak halal. Jadi kita nak jawab kata halal, kata halal, tak dapat tidak kita kena kenal, terbayang dalam fikiran kita rupaan kijang tu macam mana. Hakikat kijang tu macam mana. Barulah kita boleh hukum dengan halal ke tidak. Maka demikianlah. Kita nak katanya kuasa itu adalah wajib. Tahu ke tidak kuasa tu macam mana kuasa? Sekadar panggil kata kuasa, hakikat sifat kuasa tu macam mana. Kalau kita tahu, maka bolehlah kita hukum kata wajib ke, mustahil ke, artinya harus ke. Begitulah. Jadi pasal kita hukum kata kudrat tu adalah wajib pada hak Allah Ta'ala. Sebab kita dah kenal kudrat tu macam mana. Begitulah. Maka dia katanya, maka hendaklah dimahirkan. Kena lancar. Benda ni kita kena lancar. Dan dibiasakan pada mengetahui akan hakikat hukum akal yang tiga itu. Dia katanya, maka hendaklah mestilah kita ni mahir dan dibiasakan pada mengetahui hakikat hukum akal yang tiga itu. Nak bagi mahir, nak bagi biasa tu dengan ulang-ulangkan dia. Lepas sebut untuk nak bagi mahir, untuk nak bagi biasa, untuk nak bagi lancar dengan hakikat pengertian bagi wajib, mustahil, harus. Jadi maknanya serta dengan misalnya. Kena tahu hakikat wajib tu apa dia, serta kita sebut juga misal dia untuk nak bagi jelas. Sebab tujuan bagi misal tu untuk nak jelaskan akan perkara-perkara. Dengan misal bagi satu-satu supaya tetap pada hatinya, hati mukallaf, dan tiada berkehendak kepada fikir bicara dengan memenuhkan kita. Memahamkan. Dengan memahamkan maknanya. Dengan memahamkan maknanya, makna suatu daripada tiga perkara.
artinya satu-satu. Memahamkan maknanya makna satu-satu. Satu daripada tiga perkara. Jadi di sininya masalah kita ni wajib di atas kita mengenalkan Allah Ta'ala seperti lagi akan datang dia kata maka wajib di atas kita orang mukallaf mengenalkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan sebabnya tidak sah iman kita malaikat kita kenalkan Allah Ta'ala. Maka nak kenal Allah Ta'ala tu dengan cara mana kita nak kenal Allah Ta'ala ialah dengan secara kita kenalkan sifat-sifatnya. Nak kenal Allah, kenalkan sifat-sifat. Lepas tu kalau nak tambah lagi, kenalkan dengan nama dia. Kenalkan Allah dengan kenal nama dia. Walaupun tak ke semua pun. Tapi kalau tanya Allah Tuhan kita, nama apa? Apa nama Allah? Nama Tuhan kita Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Begitu. Dan yang pentingnya ialah kita mengetahuikan akan sifat-sifatnya. Sebab kalau nama tu tak dapat tidak kena dengar daripada ceritaan Rasul. Kita dapat tahu nama Tuhan kita, namanya Allah dan lain-lain lagi itu dapat dengar daripada ceritaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab nama ni kita tak boleh nak fikir dengan akal. Sebab benda wad'i dia panggil. Maka yang boleh dapat kita dengan tidak melalui Rasul, boleh dapat kita mengenalkan Allah Ta'ala dengan tidak melalui Rasulnya ialah kenal Allah melalui kenalkan sifat-sifatnya, sifat bagi Allah. Yang wajib di atas dianya begini. Yang wajib begini. Yang mustahilnya begini. Yang harusnya begini. Jadi maknanya kita kena kenal sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat-sifat yang mustahil atas Allah dan yang harus baginya. Tak dapat tidak. Sebab tak ada jalan lain dah daripada kita, tidak ada jalan lain kita nak kenal Allah, melainkan kenalkan sifat-sifat dia. Maka sifat dianya terbahagi kepada tiga ialah sifat yang wajib, mesti sabit, mesti ada pada zat dia. Sifat yang wajib, sifat yang mesti sabit, mesti ada pada zatnya. Sifat yang mustahil, mana sifat ni tak boleh ada sama sekali pada zat dia. Tak boleh ada, tak boleh sungguh pada zatnya sama sekali. Seperti lemah, seperti baharu dan sebagainya. Dan setengah perkara juga kita kena tahu apa yang harus pada hak Allah Ta'ala. Maka kita maklumnya harus bagi Allah Ta'ala itu ialah mengadakan mungkin dan meniadakan mungkin. Buat mungkin artinya tak buat mungkin, itu adalah harus pada akal. Jadi apabila begitu wajib kitanya, wajib di atas kitanya mengenalkan Allah. Lepas tu nak kenalkan Allah tu dengan secara mengenalkan sifat-sifatnya. Maka sifat tu ada kala yang wajib, yang mustahil, yang harus. Maka itu dikatakan aqaid. Maka tak dapat tidaklah sebab kita kena tahu yang wajib, yang mustahil, yang harus, yang bersangkutan dengan zat dia. Kalau begitu maknanya wajib atas jalan wasailnya. Kita kena mengetahuikan hakikat makna wajib, makna mustahil, makna harus. Wajib tu apa makna wajib? Pada akal. Mustahil tu apa dia? Mustahil pada akal. Mustahil pada akal tu apa dia? Harus pada akal tu apa dia? Maka mengenalkan zat Allah Ta'ala itu asalnya hukum apa dia? Maqasid dia panggil. Mengetahuikan makna wajib, mustahil, harus adalah wasail. Jadi maka kita kena faham, kena bagi lancar masalah makna wajib, pengertian bagi wajib, hakikat wajib pada akal tu apa dia, hakikat yang mustahil tu apa dia, hakikat jaiz tu apa dia, kita kena tahu untuk nak mudah nak tahu kata wujud nak masuk dalam mana. Ada Tuhan ni masuk dalam mana? Masuk dalam wajib ke? Masuk dalam mustahil ke? Masuk dalam harus? Tak ada Tuhan tu masuk dalam mana?
Kalau gitu kita maklumlah. Kita kata wujud ni masuk dalam wajib. Kalau begitu apa makna wajib? Tak ada Tuhan tu masuk dalam mustahil, mana kita dah faham makna apa pengertian mustahil. Buatkan makhluk ini masuk dalam hukumnya harus. Kalau begitu kita dah faham makna harus. Jadi kalau tak faham makna wajib, makna mustahil, makna harus, maka tentu kita tak boleh nak letak katanya kudrat ni masuk dalam wajib ke mustahil ke harus, tak boleh nak letak. Hanya kita dapat tu dengan cerita orang tu tak memadai. Orang kata kudrat ni wajib. Macam mana kata wajib? Tak tahu pula. Maka itu tidak memadai. Tapi kalau dia tahu wajib tu apa dia? Perkara yang ada tak terima tak ada, atau perkara yang sungguh tak terima tak sama sekali. Itu mana dia dah tahulah. Dia nampak dalam fikiran dianya begitu. Sebab itulah kita dah belajar hukum akal. Dan sebab tu kena reti juga, kena faham juga, kena tahu juga hukum akal tu wajib apa dia, mustahil apa dia, harus tu apa dia. Supaya kita boleh boleh tahu hukum dia dan boleh kita kenalkan Allah Ta'ala dengan melalui hukum akal. Gitulah. Dia katanya mesti kita kena mahir, mesti kita kena biasakan sehingga kita dengan secara kita ulang-ulangkan serta kita sebut misal. Dan supaya apabila kita sebut satu-satu benda tu tak payah kita fikir banyak. Kita katanya sedia Allah Ta'ala ini wajib. Ini wajib. Maknanya sedia Allah Ta'ala tu perkara yang sungguh tak boleh dak sama sekali. Sedia Allah Ta'ala tu sungguh tak terima dak sama sekali. Maknanya baru tu dak sama sekali. Kita boleh kata begitu. Maknanya boleh kata begitu tu nampak dalam fikiran kita begitu. Maka itu maknanya dah kenal dah tu. Hukum akal. Walaupun tak ingat ta'rif dia. Walaupun tak ingat ta'rif dia. Tapi janjinya faham. Begitu lah. Tapi naknya bagi kita lancar. Apabila kita sebutkan suatu perkara tu, mesti kita laca. Kalau orang tanya apa nak kata, kalau katanya Tuhan turun ke bumi, apa nak kata dalam akal kita macam mana? Tuhan turun ke bumi, nak kata wajib ke pada akal, nak kata mustahil ke pada akal, nak kata harus ke pada akal. Kita buat kiraan dalam fikiran kita lah, kita fikir tengoklah. Turun ni begini. Kalau begitu mustahil, tak terima pada akal. Sebab jirim bolehlah turun naik. Sebab dia bertempat, Allah tak bertempat. Tak boleh kata naik turun. Sebab naik turun tu ibarat daripada bertukar tempat. Allah tak bertempat. Begitu. Tu nak bagi nampaknya begitu. Tengok. Kata Imamul Haramain dan jemaah daripada ulama, satu golongan daripada ulama, kata Imam Haramain dan jemaah daripada ulama, satu jemaah daripada ulama, bahwasanya ni perkataan mereka, bahwasanya mengetahui akan hukum akal yang tiga itu ialah diri akal. Apa? Bahwasanya mengetahui akan hukum akal yang tiga itu ialah diri akal. Mana mengetahui akan hakikat hukum akal yang tiga. Kita faham wajib tu apa dia wajib pada akal. Mustahil tu apa dia mustahil pada akal. Harus tu apa dia harus pada akal. Itu kenatah diri akal dah. Kenal wajib, mustahil, harus tu ialah diri akal. Kenatah diri akal. Maka barang siapa tiada mengetahui akan dia,
siapa-siapa saja tiada mengetahui akan dia akan hukum akal yang tiga, mana kalau tak faham tu dengan dengan segala maknanya, pengertian dia, pengertian hukum akal yang tiga, maka iaitu tiada berakal. Maka orang itu tidak berakal. Memanglah. Bukan nak kata dia memangnya begitu. Kalau ada akal, dia kena fahamlah sebab benda akal. Sebab tiga tu perkara apa? Perkara akal. Kalau ada akal, dia kena fahamlah. Sebab kita katanya orang Islam, maka mesti ada kat dia rukun Islam. Mesti kena ada lah. Kena ada lah. Kena ada lah semayang. Dah. Tapi maksud kata kena ada semayang, jangan tolak kata wajib semayang. Maknanya begitu. Walaupun dia tak buat solat sekalipun, tetapi dia tak tolak wajib solat. Maknanya begitu. Sebut kata orang Islam, kena ada lah rukun Islam. Kalau tidak, tak boleh panggil orang Islam. Orang Islam kena solat. Mana kena solat tu paling kurangnya, jangan tolak akan wajib solat. 5 waktu. Orang Islam kena puasa bulan Ramadan. Sekurangnya jangan tolak akan wajib puasa bulan Ramadan. Tapi wajib kena buat juga. Tapi maknanya kalau tolak akan wajib puasa bulan Ramadan, bukan orang Islam lah. Pada kurangnya begitu. Jadi maknanya sebut katanya hukum akal. Ini benda yang tak dapat tidak kena ada di apa dia? Di orang yang berakal. Maknanya kalau tak ada benda tu alamat kata orang tu bukan orang berakal. Walaupun dia kalau tanya takrif wajib tapi dia tak boleh jawab. Dia tak boleh nak kata tetapi dia faham. Dia faham. Ada setengah orang tu tak pandai nak kata tapi dia faham. Tengok kalau kita tanya apa takrif wajib, tak tahu nak jawab. Tak ingat apa, nanti saya buka kitab dia. Dia tak ingat nak kata. Mana perkataan tu tak ingat. Tapi kalau tanya gerak dan diam ni berlaku dalam masa yang sama di atas benda yang satu, di atas satu benda dalam masa yang sama, dia tak boleh jadi. Tak boleh jadi. Tu mana kata mustahil. Tu tak boleh jadi. Tu mana dia kenal dah ukur akal, kenal mustahil dah. Walaupun apa makna mustahil? Saya tak ingat nak kata ni. Saya tak ingat nak kata, bukan saya tak tahu lah, tak tahu terus. Bukan begitu, tak ingat nak kata. Macam solat lah. Macam solat, kalau kita tanya rukun solat ada berapa? Rukun solat ada berapa? Dia bilang tak sampai 13. Dia bilang, apa lagi ni? Bilang apa lagi? Saya bilang sampai 10 saja rukun solat. Tapi apabila dia buatkan solat, tidak ada cacatan pada perbuatan solat dia. Sah ke tidak? Sah. Cuma dia tak hafal saja. Tapi dia tahu. Dia tak tahu. Dia tak tahu macam kita baca Quran. Kalau tanyanya, ini panggil apa? Apa panggilan dia? Nun sakinah atau tanwin bertemu dengan mim. Apa dia panggil? Bertemu dengan dal, dengan apa panggilan dia, tak tahu nak jawab, tak ingat panggilan. Tapi baca Quran dia betul dengan tajwid, dengan hukum tajwid, dengan apa? Kena. Betul. Dia kalau tanya, ba ni apa makhraj dia? Ta ni tak tahu makhraj dia mana. Tapi kalau bagi dia baca Quran, dia betul. Jadi mana dia faham, dia tahu. Caranya tahu. Tapi nak cerita ke orang tu tak boleh. Itu masalahnya. Jadi kita naknya sini tahu. Tahu walaupun nak cerita ke orang tak pandai, tak ingat nak sebut pun tak ada masalah lah. Jadi maknanya
Dia bukan nak katanya di sini tu katanya kalau orang kataan Imam Haramain mana kalau orang yang ada akal mesti dia kena tahu hukum akal. Mesti kena tahu hukum akal. Mana kalau tak ada akal tu orang tak tahu. Maknanya kalau orang yang ada akal mesti dia kena tahu. Dengan mana tak dapat tidak. Tak dapat tidak. Seperti katanya ada pisau tentu boleh potongkan benda. Tajam tak tajam tu lain kira lah. Tapi kalau ada pisau, mesti kena boleh potong benda-benda. Boleh memotongkan benda-benda. Yang tak boleh memotongkan benda-benda itu tidak ada pisau. Begitu. Jadi, tetapi setengah orang tu pandai sebut takrif. Setengah orang tu tak pandai nak sebut. Tetapi janjinya kita nak difaham. Dah. Kalau katanya Allah tak ada, macam mana? Kalau orang katanya Allah tak ada, macam mana tak ada pula? Mesti ada lah. Tu mana dia faham dah. Dengan maknanya ada Allah ni sungguh tak terima tak ada Allah tak boleh jadi. Dah. Begitu dah. Benda tak terima sungguh sama sekali. Itu maknanya dia dah faham. Begitulah. Cumanya kita nak bagi sekarangnya nak bagi laca ta'rif dia dan misalnya jangan apabila sebut tu mendengung nak boleh jawab, kita nak bagi mahir dengan dia. Tapi sekurangnya kita faham. Tapi naknya nak sepenuh lah. Kalau kita naknya nak sepenuh ialah nak bagi laca dengan dia. Dan makna ma'rifah Allah itu dan makna ma'rifah Allah yakni wajib atas tiap-tiap mukallaf pada syarak, wajib pada syarak dengan mana syarak yakni Allah mewajibkan kita mengetahuikan dia. Allah mewajibkan kita mengenal dia. Allah mewajibkan kita orang mukallaf mengenal dia. Maknanya kalau tak kenal dia tu berdosa lah. Yakni wajib atas tiap-tiap mukallaf pada syarak, ini wajib syarak bahawa mengenal ia tiap-tiap mukallaf akan Allah. Kena kenal Allah. Jadi maknanya duduk dalam keadaan tak kenal Allah tu duduk dalam keadaan salah, dalam keadaan berdosa sebab dia tak usaha untuk nak mengenal. Artinya akan barang yang wajib. Mengenal Allah ya artinya akan barang yang wajib pada hak Tuhan kita Jalla wa Azza dan barang yang mustahil dan barang yang harus baginya bagi Allah. Dengan maknanya macam kata saat ni lah. Dan jadi makna kenal Allah tu maknanya kita kena kenal sifat-sifat yang wajib bagi dia. Kita kena kenal sifat yang mustahil. Atau dia kena kenal sifat-sifat yang barang yang harus baginya. Itu maknanya kenal Allah. Sebab Allah kenal Allah tak macam kita kenal sesama kita ni. Setengah orang tu kenal tapi tak tahu nama apa boleh jadi. Kenal tapi tak tahu nama. Kenal orang tu, kenal orang ni. Tapi kalau tanya dia apa nama dia, tak tahu. Saya pun tak pernah tanya. Tapi macam dah kawan, kita selalu berjumpa dengan dia, kita kena mengenal dengan dia, tapi tak kenal nama. Apa yang dia suka makan pun tak tahu, tapi muka dia ni macam lah. Kawan sekelas, satu kelas dengan saya, kenal. Tapi kenal Allah Ta'ala tak dapat tidak kena kenalkan perkara yang wajib bagi dia, perkara yang mustahil atasnya, perkara yang harus baginya. Sebab tidak ada jalan nak katanya kenal dengan secara pernah tengok ke masalah, pernah jumpa ke masalah. Tak ada lah kita begitu. Maka cara nak kenal Allah Ta'ala dengan secara mengenalkan sifat-sifat yang wajib, yang mustahil, yang harus, itu saja. Sebab tu dia katanya wajib kita kenal Allah, maka tak dapat tidak nak kenal Allah, kena kenal yang wajib. Kalau begitu belajar tahu benda yang wajib tu adalah wajib jugalah. Tahu benda mustahil, wajib jugalah. Tahu benda yang harus bagi Allah,
wajib jugalah. Ini cara kita nak kenal Tuhan kita. Sebab dia tak macam kita kenal sama-sama makhluk. Ini kambing kita kenal, ini lembu kita kenal. Bentuknya begini sekali tengok pun dah macam dah kenal dah. Ni kambing, itu lembu, itu kucing. Kita kenal. Yang ni begini panggil kucing, begini panggil ayam. Begitu panggil pokok rambutan. Begini pokok durian. Kita kenal. Tapi walaupun tak tahu takrif dia, tapi kita cak. Ni pokok durian begini. Yang ni pokok rambutan. Kita kenal. Kenal dengan cara kita pernah tengok. Bentuk daun dia begini, bentuk dahan dia yang begini, rating dia begini. Ini rambutan. Kita ada tengok dia. Tapi nak kenal Allah bukan macam tu. Jadi mana kenal Allah dengan melalui kenal yang wajib, yang mustahil, yang harus, yang sakutan dengan zat dia. Kalau begitu tak wajiblah kita belajar. Kalau begitu wajib pada syarak kita kena tahu sifat yang wajib, kena tahu yang mustahil, kena tahu yang harus. Dan demikian lagi wajib atasnya, atas mukallaf mengetahui seperti demikian itu pada hak segala dan demikian lagi wajib atasnya, atas mukallaf mengetahui seperti demikian itu seperti pada Allah, pada hak Rasul alaihi wassalam. Kena kenal juga yang wajib, yang mustahil, yang harus, yang sakutan dengan Rasul alaihi salam. Sebab ini pun kita kena kenal juga. Sebab nak tahu hakikat Rasul tu macam mana. Sebab tu kalau katanya orang mana, kalau dia kata dia jadi Rasul tapi dia cakap bohong, itu bukan Rasul. Orang tu dia katanya dia Rasul tapi tak cidik pun. Itu tak terima. Orang tu katanya dia tu jadi Rasul tapi tak pernah menyampaikan hukum. Itu tak terima. Itu kena kenal juga untuk kita nak tahu katanya Rasul ni begini bentuk dia. Sifat dia punya begini. Sifat dia nya begini. Kalau tak cukup 4 sifat tu bukan dia Rasul. Apa dia? Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Kalau tak ada 4 sifat ni, orang mana-mana manusia, kalau tak ada 4 sifat ni, maknanya bukan Rasul. Bukan Rasul. Begitulah. Sebab tu kita kena kenal juga. Sebab kalau tak kenal 4 sifat tu, boleh kita mengaku katanya orang tu Rasul, orang ni Rasul, ikut dia suka nak mengaku lah. Tapi kita tengoklah pula. Ada 4 sifat ni ke tidak. Begitulah. Jadi maknanya semua tu kembali kepada katanya nak kenal Allah mesti kena kenal Allah dengan melalui kenal sifat-sifat yang barang yang wajib, yang mustahil, yang harus. Kalau begitu maknanya apabila nak tahu kata itu wajib, itu mustahil, itu harus, maka tak dapat tidak kita kena faham mengenal makna wajib, makna mustahil, makna harus. Jadi pada katanya, tapi Imam Haramain katanya orang yang ada akal tu, orang yang berakal, dia faham benda ini. Benda wajib, benda mustahil, benda harus. Cumanya kita belajar tu nak bagi lacan, nak bagi mudah sebut. Kalau ada akal, mesti dia faham makna wajib. Dia faham macam mana, dia tahulah. Dia tahulah. Kalau orang cerita kat dia, pada masa saya bergerak tu saya diam. Pada masa saya diam tu saya bergerak. Dia kata tak boleh jadi ni, kau gila ke? Memanglah. Mana cakap gitu maknanya orang tak faham hukum akal. Ketika saya bergerak tu saya diam. Ketika saya diam tu saya gerak.
Maka kau gila ke? Ni memanglah sebab tak berakal panggil orang gila. Kau gila ke? Sebab apa? Sebab kalau orang berakal dia kena faham, dia tahu katanya tak boleh jadi. Lepas tu dia tak ceritanya begitu. Dia tak ceritalah begitu. Sebab orang tak ada akal, orang ada akal dia tak cerita begitu. Dia tahu kata benda tu tak berlaku kan. Benda itu tak berlaku, tak sungguh sama sekali. Apa? Ketika dia diam tu dia bergerak. Tapi diam lawan bergerak lah. Jangan diam lawan cakap. Jangan diam lawan cakap. Dia diam ni ada dua. Diam lawan bergerak, diam lawan lawan cakap, bahasa Melayu ada dua. Tapi kalau diam lawan bercakap boleh beri pun dengan bergerak kan. Boleh beri pun. Diam lawan bercakap. Ketika saya bergerak tu saya diam, mana saya tak cakap. Betul. Nah. Diam yang mustahil itu diam lawan gerak. Begitulah. Dan tiada dikehendaki dengan makrifah Allah itu mengetahui akan kunhi zatnya. Dan tiada dikehendak bukan maksud dengan kata wajib kita kenal Allah dengan secara kita mengetahui mengenalkan akan hakikat. Kunhi mana hakikat. Akan hakikat zatnya, zat Allah. Maknanya tak mesti begitu. Kalau begitu kena tengoklah. Kena tengok dulu baru nak tahu hakikat zat Allah. Lagi pulanya tidak ada siapa yang mengetahuikan betul-betul hakikat zat Allah sebab benda pun benda yang jauh daripada akal kita. Itu kalau katanya maksud dengan kata mengenal Allah, mengenalkan hakikat zat Allah, maka tidak ada siapa yang boleh kenal. Kalau kata maksud dengan kata mengenal Allah, mengenal akan hakikat zat Allah Ta'ala itu, maka membawa kepada tidak ada siapa yang mengenal Allah. Sebab mengetahuikan hakikat zat Allah ni, tidak ada siapa yang boleh tahu. Tidak ada siapa yang boleh tahu hakikat zat Allah Ta'ala macam mana. Itu tidak ada siapa yang boleh tahu. Kalau maksudnya begitu, tak ada orang kenal lah. Jadi maknanya kenal Allah yang wajib tu kenal sifat-sifat dia. Yang wajib, yang mustahil, yang harus. Mana perkara yang bersangkutan dengan zat dia tu, sifat-sifat yang wajib, mustahil, harus, mesti tahulah. Kerana tiada dapat seorang daripada makhluk mengetahui akan hakikat zat Allah Subhanahu Wa Taala malaikat ia juga, walaupun Nabi Muhammad sekalipun tak kenal juga. Walaupun pernah tengok Nabi kita, pernah tengok kepada zat Allah Ta'ala pada malam Mi'raj. Pernah tengok, tapi itu pun tak tahu juga hakikat dia. Hakikat zat Allah Ta'ala macam mana pun Nabi tak tahu juga. Walaupun Nabi pernah tengok. Walaupun Nabi pernah tengok sekalipun, pernah melihat akan zatnya pada malam Mi'raj sekalipun, tetapi Nabi sendiri pun tak tahu juga akan hakikat zat Allah Ta'ala. Kalau begitu, kalau kata maksud dengan mengetahui wajib kena kenal Allah, maknanya wajib kena kenal Allah, kenalkan hakikat zat dia, maknanya tidak ada siapa yang lepas daripada wajib. Tak ada orang kenal. Siapakah Nabi Muhammad sendiri pun tak kenal juga. Sebab yang mengenalkan hakikat zat Allah Ta'ala, dia saja makhluk tak kenal. Tidak ada suatu pun daripada makhluk mengenalkan hakikat zat dia, melainkan dia saja yang mengenal. Melainkan dia juga yang mengenal akan kunhi zat dirinya, diri Allah. Zat tu diri lah. Zat tu diri lah. Kunhi itu mana hakikat yang sebenar. Gitu. Jadi maknanya
Sebab tu nak kenal hakikat zat dia tak kuasai, dah tak dikuasai. Kalau gitu yang kita boleh kenal benda yang kita kuasa kenal saja. Kenal Allah dengan secara kita yang kita kuasa mengenal. Apa dia? Mengenalkan apa sifat-sifat yang wajib, yang mustahil, yang harus. Begitulah. Dia kalau orang tanya macam mana Nabi pernah tengok tapi tak tahu hakikat dia macam mana. Itu senangnya tengok, kita pernah tengok ke langit? Ada nampak ke tidak langit? Nampak. Tapi langit tu macam mana benda dia? Tak tahu. Tak tahu juga hakikat dia. Tanah macam bumi ke macam mana dia? Macam besi ke macam mana? Itu tak tahu juga. Nah, seperti setengah tu dia buat ubat, misalnya ubat ma'jun. Dia yang bulat-bulat hitam-hitam tu ada jual kat itu. Setengah tu orang yang buat tu dia tahulah ubat ni meramuan rempah mana, nak herba mana dia tahulah. Kita ni tengok tak tahu juga masuk apa benda. Jadi maknanya pernah tengok tapi tak tahu hakikat dia macam mana. Firman Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tiada seumpamanya, nak adanya. Tiada seumpamanya suatu. Jadi maknanya tidak ada suatu yang seumpama Allah, yang seperti Allah, yang maknanya tidak ada suatu yang jadi sama dengan Allah, yang seperti Allah tidak ada. Tidak ada suatu benda pun daripada makhluk ini, suatu tu daripada makhluk ini. Tiada seumpama Allah suatu, maknanya begini, tidak ada suatu daripada makhluk ini sama serupa dengan Allah. Tiada suatu, mana tidak ada suatu daripada makhluk ini sama serupa dengan dia, dengan Allah, tak ada. Tidak ada suatu benda daripada makhluk ini serupa sama dengan Allah. Apabila faham daripada ayat ni, maknanya hakikat benda makhluk kita boleh tahu. Hakikat makhluk, benda-benda daripada makhluk ini, kalau kita nak tahu hakikat tu, boleh usaha nak tahu. Sebab katanya, apabila sebut satu benda, macam mana, apa jenis mana dia, kita boleh ceritakan. Seperti benda mudah-mudahnya, apabila kita katanya rambutan, kalau orang tanya macam mana rambutan, apa benda rambutan ni, kita pun kalau tak pandai nak cerita, kita ambil gambar bagi dia tengok, ni lah rambutan. Tidak pun pergi kat pasar, beli, buat balik, tunjuk ke dia, ni nak kenal buah rambutan. Atau tu kat pokok tu, yang merah-merah kat pokok tu lah rambutan. Senang nak kenal benda makhluk ini senang. Nak kenal hakikatnya, lepas tu dia tanya, masam ke manis? Macam mana isi dia? Kau rasalah. Oh, manis tak ada masam. Kalau buah pelam tu ada masam-masam juga. Manis dia pun ada masam-masam juga. Tapi ni manis betul. Lepas tu, oh beginilah isi dia. Kita boleh tahu lah. Kalau dia tak kenal macam mana rambutan, kita beli bagi kat dia rasa boleh sebiji dua, kenal lah dia. Jadi maknanya tak payah kita nak kenal ini makhluk, benda makhluk, itu caranya. Kalau gitu apabila kita bagi dia makan buah rambutan tu, kalau tanya dia kenal ke tidak, mesti kena kenal. Kalau kata tak kenal tu bukan dia tak kenal, tak cukup tu. Tak puas nak makan tu. Begitu ya. Jadi maknanya
Jadi benda makhluk ini kita nak kenal hakikat dia tu boleh. Nak kenal hakikat diri benda tu macam mana tu boleh. Lepas tu macam buah rambutan tu, kalau kita katanya kat kita orang Melayu ni pada musim rambutan boleh bagi kenal hakikat dia, boleh nak bagi makan pula. Tapi kalau kita duduk kat Afrika masalah, kita katanya buah rambutan ni sedap. Dia kalau orang Afrika tanya macam mana buah rambutan, kau dah cerita sifat dia, satu jenis buah yang putih tu hijau, masaknya jadi merah. Kat kulit dia tu ada bulu-bulu, ada rambut-rambut, sebab tu panggil rambutan. Yang isi dalam tu putih, sebelah isi tu ada biji dia pula. Kita boleh cerita. Tu cerita sifat dia. Jadi untuk kalau kita pergi kepada tempat kat Afrika ni, kita boleh cerita nak mengenalkan buah rambutan tu dengan secara kenal sifat dia lah. Sebab tak ada sana nak beli bagi dia makan, nak tunjuk pokok pun tak ada di sana. Kita cerita satu jenis buah. Lebih besar kecil dia, lebih kurang telur. Kita kata begitu, lebih kurang telur ayam. Warnanya kalau masak merah kulit dia. Kulit dia tu ada rambut-rambut. Isi dia begini-begini. Boleh kita cerita mengenalkan dengan secara sebutkan sifat-sifat. Itu mengenalkan benda dengan secara sebutkan sifat. Ada juga begitu. Setengah daripada benda. Kalau tak ada benda nak tunjuk kan. Lepas tu, tapi kalau kita katanya orang-orang Afrika tu datang ke tanah Melayu ni, dia kata saya nak kenal rambutan. Kita katanya, tunggu sekejap, saya pergi pasar. Tak payah katanya bentuknya begini-gini. Kita beli balik. Bagi dia tengok, bagi dia rasa. Tu nak cerita katanya, apa dia? Sama-sama kita makhluk ni boleh kenal begitu. Boleh kenal dengan secara sifat-sifat saja atau boleh kenal, boleh pegang, boleh tengok. Kalau makan boleh rasa lagi. Begitu. Tapi Allah laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun daripada makhluk ini seumpama serupa dengan Allah. Jadi nak kenal macam kita kenal buah rambutan tu tak boleh jadi. Kalau begitu nak kenal macam mana? Kenal dengan secara kenal sifat-sifat yang bersangkutan dengan apa yang wajib atau apa yang mustahil, apa yang harus bagi zatnya. Begitulah. Sekali lagi, dan iaitu Allah tu yang mendengar dan yang melihat. Yang amat mendengar dan amat melihat. Yang kita naknya laisa kamitslihi syai'un. Begitulah. Jadi maknanya tak boleh nak kenal macam kita kenal lah, sebab Allah tak macam kita. Begitu. Faidatun wajib atas wali mengajar akan kanak-kanaknya. Kita akhir di situ. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. InsyaAllah sekejap lagi kita sambung kitab Aqidatul Najin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin.